Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Jadi untuk sesi pada kali ini saya akan memperkenalkan dengan Scilab software, iaitu salah satu perisian yang kita akan pakai untuk subjek kita ini, iaitu subjek DEE 40113 Signal and System. Sebenarnya banyak lagi perisian lain yang kita boleh pakai. Contohnya kita boleh pakai MATLAB, kita boleh pakai Octave. Kali ini saya akan memperkenalkan iaitu Scilab software. Okey, jadi saya juga akan terangkan macam mana untuk mendapatkan software tersebut, macam mana juga cara untuk install software tersebut. Okey, kita akan pergi step by step. Okey, jadi untuk pada permulaan sebelum kita menjalankan amali yang sebenar, okey, kita akan belajar, kita kenal dulu apa itu software Scilab software. Okey. Jadi minta semua supaya dapat bagi tumpuan dan fokus yang sepenuhnya. Saya perkenalkan apa itu Scilab software. Kenapa kita pilih Scilab software? Okey, ini adalah Scilab interface. Okey, di mana dia juga boleh menghasilkan pelbagai graf, pelbagai equation dan pelbagai lagi output-output lain yang berkaitan dengan subjek signal dan sistem. Okey, dan Scilab software ini juga merupakan a free and open source software, dan Scilab software ini juga merupakan cross-platform numerical computational package and a high-level numerically oriented program language. Dan it can be used for signal processing. Kita boleh pakai untuk signal processing, statistical analysis, image enhancement, fluid dynamic simulation, numerical optimization and modeling, simulation of explicit and implicit dynamical system, and symbolic manipulation. Dan banyak-banyak lagi sebenarnya fungsi-fungsi yang kita boleh buat. Tetapi untuk subjek signal system ni, saya akan fokus kepada signal processing. Okey, antara software-software lain yang menyerupai dengan Scilab adalah yang ramai orang pakai, antaranya adalah MATLAB, GNU Octave, Python, Maxima, Sagamat dan juga Julia. Okey, ini antara software-software yang dia boleh menghasilkan output seperti juga Scilab software dapat hasilkan. Tetapi setiap software ni ada kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan macam mana cara pelajar-pelajar semua dapat memperolehi Scilab installer. Okey, yang pertama, macam mana cara kita nak mendapatkan Scilab software? Okey, jadi anda semua boleh login kepada CDOS masing-masing. Dan enroll untuk subjek DE 40113 Signal and System. Okey, pada platform CDOS saya ini, okey, saya telah masukkan Scilab software ni installer di bahagian laboratory, iaitu practical. Selain itu juga, sekiranya anda nak download daripada website Scilab, okey, anda boleh klik download di sini. Okey, dan anda boleh pilih window apa yang anda pakai, 64 bits ataupun 32 bits. Okey, macam mana? Boleh setakat ni? Okey, bila dah download, seterusnya kita akan cuba untuk install benda ni. Okey, jadi kita pergi ke bahagian install. Okey, bila semua dah selesai mendownload, okey, kita akan dapat installer Scilab, iaitu saiznya lebih kurang dalam 185 megabyte. Okey, dan untuk install, pastikan install mengikut bits yang betul. Contohnya pada komputer saya menggunakan Windows 64 bits. Jadi saya memilih 64 bits. Okey, dan cara install senang saja. Kita just double click. Okey, kita tunggu sekejap. Bila keluar tadi, kita tulis yes, English, okey. Dan seterusnya, okey, click next to continue or cancel to exit setup. Jadi kita pilih next untuk kita teruskan. Okey, dan ada agreement, license agreement. Okey, dan Scilab ni adalah percuma, free user, open source. Jadi kita accept saja the agreement. Okey, next. Okey, seterusnya next. Jadi anda just klik saja dan next, dan kemudian install. Okey, tunggu sehingga proses install tu selesai. Okey, lebih kurang memakan masa semenit dalam jangkaan lebih kurang 5 minit saja, tak lama.
Sebab software ni merupakan software yang ringan, jadi senang untuk kita install dan boleh install dekat mana-mana komputer ataupun laptop saja. Kita tunggu. Okey, nampaknya proses install hampir tamat. Okey, kita tunggu sedikit lagi. Okey, selesai. Bila dekat selesai kat sini, dia akan tulis completing the Scilab 6.0.2 64-bit setup wizard. Klik finish to exit setup. Jadi, sekiranya kita terus nak launch Scilab, just biarkan, klik check saja dan kita finish. Okey, dah keluar untuk Scilab. Okey, dah selesai proses install. Seterusnya, kita pergi secara menyeluruh berkenaan dengan apa yang ada dalam Scilab software. Kita akan pergi. Okey, ini adalah Scilab software. Okay. Dekat sini, dia ada bahagian control di atas ni dan dia dipecahkan kepada beberapa section. Iaitu kita ada bahagian file browser, kita ada bahagian Scilab console, kita ada bahagian variable browser, kita ada command history dan juga news feed. Okey. Untuk bahagian file browser ni, dia ada beberapa directory di mana directory ni adalah tempat di mana kita menyimpan kita punya program, kita punya coding dan kita boleh rujuk kita mau jika kita nak buka ataupun kita tutup. Kita nak cari segala coding-coding yang kita save. Okey, dan di bahagian Scilab console ni adalah tempat kita boleh menulis kita punya command ataupun kita punya program. Kita just type saja dekat sini, maka result pun akan terus keluar dekat sini. Okey, dan dia ada juga variable browser. Di sini adalah tempat di mana segala declaration ataupun segala variable yang kita telah declare. Contohnya sekiranya kita declare x sama dengan 2, jadi dekat sini dia akan keluar x equal to. Okay, sebagai contoh, x sama dengan 2. Okay. Jadi dekat sini dia akan tulis, dia akan keluar variable yang kita declare x dan x ini adalah bernilai 2. Okay. Dan maksudnya sekiranya kita teruskan menaik program di sini, dia akan terus menyimpan x itu adalah sama dengan 2. Okey, sekiranya saya declare lagi y sama dengan 3. Okey, y sama dengan 3. Okey, di variable browser dia akan simpan y sama dengan 3. Okey, y sama dengan 3. Okey, dan dia akan terus simpan nilai x sama dengan 2 dan y sama dengan 3. Jika kita mahu menggunakan nilai x dan nilai y, kita just terus tulis x. Sebagai contoh, x tambah y. X tambah y. Okey. X tambah y. Jadi, dia akan terus dapat jawapan 5. Dari mana dapatnya nilai 5 ini adalah daripada variable browser. Itu yang saya ingin sampaikan, iaitu variable browser adalah tempat dia menyimpan segala variable yang telah kita declare. Okey, dan answernya adalah 5. Okey, seterusnya kita juga ada command history. Command history adalah merujuk kepada segala command-command yang kita type di sini. Segala proses-proses yang kita inginkan ataupun equation yang kita type di sini, segalanya ada disimpan di bahagian command history. Ini adalah secara general berkenaan dengan Scilab software yang kita akan pakai selama satu semester. Dan juga ada beberapa lagi button-button kat sini yang akan saya terangkan pada kelas-kelas amali yang akan datang. Jadi itu adalah secara keseluruhan berkenaan dengan Scilab software yang akan kita pakai. Jika nak dibandingkan dengan MATLAB, MATLAB ada kelebihan yang tersendiri. Hari ini kita berkenalan dengan Scilab software, okay, dan kita akan pergi dengan lebih mendalam dalam latihan-latihan amali yang akan datang. Okay. Sekiranya ada apa-apa persoalan, okay, boleh terus PM saya ataupun hubungi saya. Okay. Jadi untuk kali ini saya akhiri saja di sini. Jadi kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Itu saja daripada saya. Jangan lupa subscribe dan juga like. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.